أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lagi diberikan kesempatan dan juga ruangan masa untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Bersambung daripada kitab kita yang lepas, iaitu pada 4 hari yang lepas kita membincangkan sebuah kitab ataupun mendiskusikan sebuah kitab yang bertajuk Iqamatul Hujjah ala anna ikthar ibadah laisa bid'ah, iaitu yang bertajuk satu buku yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Abdul Hayy Al-Laknawi, yang menceritakan bagaimana ataupun menghimpunkan kisah-kisah ataupun hujjah para alim ulama, golongan-golongan solihin, golongan-golongan sufi ataupun tasawuf, mereka yang alim ulama dan salihin yang memperbanyakkan ibadah mereka, sekalipun hal tersebut tidak pernah disebut dengan jelas dan tepat oleh Rasulullah SAW. Baiklah, kita berhenti kepada kisah seorang imam ulama yang terkenal yang merupakan penyusun mazhab Hanafi, iaitu Abu Hanifah An-Nu'man. Hadirin sekalian, kita pun sedia maklum bahawasanya kita ada 4 mazhab dalam dunia Islam pada hari ini yang muktabar. Di Malaysia kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Setengah tempat di Eropah ataupun mungkin di India mengamalkan mazhab Hanafi, dan setengah tempat di Afrika mazhabnya Maliki dan sebagainya. Baiklah, di antara dari kesemua imam 4 mazhab itu adalah mereka yang mengikut sunnah Al-Quran dan sunnah. Dan di antara ulama ataupun di antara mazhab yang banyak digunakan dan dirujuk ialah mazhab Abu Hanifah An-Nu'man atau mazhab Hanafi yang kita kenali. Maka siapakah Imam Abu Hanifah? Kisah yang begitu panjang untuk kita huraikan, tapi cukuplah untuk malam ini kita berkongsi bagaimanakah ijtihad ataupun kesungguhan Imam Abu Hanifah di dalam menampilkan kesungguhan dia beribadah. Hadirin sekalian, dikatakan Imam Abu Hanifah An-Nu'man di antara ulama ataupun orang salihin yang diberikan nikmat yang pelbagai. Sebagai contoh, diberikan nikmat keilmuan, kecerdasan akal, kecerdikan, kesungguhan ibadah, dan juga orang yang diberikan nikmat kekayaan. Beliau adalah peniaga, dan kisahnya panjang di mana dibukukan oleh Al-Imam Al-Qastallani dalam kitabnya Kharatul Hisan. Baiklah, tuan-tuan sekalian, antara karamah yang Allah berikan kepada Abu Hanifah An-Nu'man ialah Imam Hanafi ataupun Abu Hanifah ini antara ulama yang jaya ataupun yang telah pun mengerjakan ataupun mengkhatamkan Al-Quran dalam rakaat solatnya, yakni ketika solat mengkhatamkan Al-Quran, bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebuah kisah diceritakan oleh seorang golongan yang terkenal dengan zuhad ataupun ubad, Mus'ib bin Kidam. Di zaman beliau, zaman Abu Hanifah An-Nu'man, ada seorang lelaki nama dia Mus'ib bin Kidam, seorang yang tinggi dengan ibadah, kuat dengan kezuhudan. Dia kata, ataitu Abu Hanifah fi majlisihi fara'aitu yusalli al-ghadata. Aku pergi ke tempat Abu Hanifah ataupun ke masjidnya ataupun ke tempat dia mengajar. Aku lihat dia bersolat subuh. Summa yajlisul linnas lil'ilm ila an yusalli adh-dhuhra. Kemudian daripada subuh itu Abu Hanifah menyambung dengan pengajian. Pengajiannya berterusan sampai ke zuhur. Kemudian beliau mengerjakan solat zuhur. Fa idza shalla, kemudiannya yajlis ila asr, duduk mengajar pula, sambung kuliah, sambung pengajaran. Kita pun sedia maklum Abu Hanifah alim yang besar. Hidupnya dipenuhi dengan pengajian, pembelajaran dan penulisan kitab. Bahkan imam kita, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pergi ke Kufah untuk belajar dengan guru ataupun anak muridnya Abu Hanifah,
Imam Asy-Syaibani, Qadhi Abu Yusuf dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan sekalian. Jadi kata Mus'ab bin Kidam ni, aku tengok daripada subuh dia tengok. Dia tengok Imam Abu Hanifah solat subuh, lepas tu mengajar. Kemudian lepas subuh tu mengajar sampai ke zuhur, sembahyang zuhur berhenti kejap. Dia mengajar lagi sampai ke asar. Baiklah. Dan sembahyang asar. Kemudian lepas asar apa berlaku? Fa idza shalla jalas al-maghrib. Kemudian lepas asar tu dia rehat kejap, kemudian tunggu maghrib, sembahyang maghrib. Fa idza shalla al-maghriba jalasa ila ay yusalli bil isya. Okey. Kemudian apabila telah pun sembahyang maghrib, dia pun duduk mengajar lagi. Lihatlah dia punya masa untuk pengajaran dia, lepas subuh sampai ke zuhur, zuhur sampai ke asar, lepas asar rehat. Kemudian solat maghrib mengajar. Lepas isyak sampai ke isyak, solat isyak. Maka Mus'ab bin Kidam yang tengok, dia tengok, tuan, dia bukan datang pergi tak, dia tengok, dia memerhati, dia observe betul-betul. Dia ulama dahulu pun mereka ada sifat ataupun ada sifat inquiry, nak tahu apa yang berlaku, dia observe daripada awal sampailah ke isyak. Subuh sampai ke isyak, dia kata memang Imam Abu Hanifah solat ni kejap, kemudian dia dengan pengajian dan pengajaran. Baiklah, fa idza shalla al-maghriba jalasa ila ay yusalli al-isya, lepas maghrib isya. Fa qultu fi nafsi, kata Mus'ab bin Kidam yang menengok ataupun yang melihat, memerhatikan akan tindakan Abu Hanifah ini, dia kata apa? Hadha ar-rajul fi hadha ash-shughli mata yatafarraghu lil ibadah. Dia kata laki ni, Abu Hanifah ni, daripada subuh sampai ke isyak duk mengajar. Bila masa nak semayang? Maknanya semayang yang sunat. Yang dikerjakan tu yang wajib ataupun mungkin yang rawatib, ba'diyah, qabliyah dan sebagainya. Jadi kata Mus'ab bin Kidam, Mus'ab ni orang yang kuat ibadat, zuhad bin ubad. Orang yang kuat ibadah, orang yang zuhud. Jadi bila tengok akan tindakan ataupun perbuatan Abu Hanifah ni, dia punya jadual dia dengan penuh dengan pengajaran dan pembelajaran, perkongsian ilmu, mengajar. Jadi dia kata bila rasa Abu Hanifah ni nak solat ya? Itu persoalan yang timbul di hati Mus'ab bin Kidam. Maka tuan-tuan sekalian, kata laki itu, kata Mus'ab bin Kidam, aku nak tengok apa yang dibuat lepas isyak. Okey. Falamma kharaja an-nas antasibu intasaba lis-salah ila an tala'a al-fajr. Okey. Lepas dah habis sembahyang isyak, orang dah balik, dah kosong masjid, kemudian intasaba. Imam Abu Hanifah pun bangun dan mengerjakan salat. Habis isyak dah. Okay, mungkin mazhab Hanafi dia akan sembahyang witir lah. Itu mungkin di hujung. Baiklah, jadi Abu Hanifah lepas habis sembahyang isyak, orang dah keluar, dia pun salat. Sampai bila? Kata Mus'ab bin Kidam, an tala'al fajr, sampailah ke subuh. Okay, wa dakhala manzilahu wa labisa siyabahu wa kharaja ila masjid li salatil fajr. Kemudian habis saja sampai hampir subuh, sebelum azan subuh, Imam Abu Hanifah pulang ke rumah, bersiap-siap, tukar pakaian dan pergi solat subuh, dan berulanglah. Itulah dia punya rutin harian Imam Abu Hanifah An-Nu'man, yang diceritakan oleh seorang yang juga kuat ibadat. Siapa dia? Al-Imam Mus'ab bin Kidam, seorang yang zuhad ataupun yang zuhud lagi kuat ibadah. Contoh apa kita boleh simpulkan jadual harian Abu Hanifah An-Nu'man secara umumnya ialah pagi-paginya bersolat di masjid, satu benda yang pun satu cabaran untuk kita. Kemudian mengajar, satu kemuliaan. Ibadat di masjid, sembahyang subuh, satu kemuliaan. Kemudian pula sambung, kita hari ni memang ada halangan lah. Okay, namun lepas habis ke semua PKP kita ni, insya-Allah kita berazam untuk beristiqamah sembahyang di masjid, insya-Allah. Baiklah. Lepas habis kuliah, ada habis pun solat subuh, mengajar bermacam-macam halaqah sampai ke zuhur. Sembahyang juga di masjid. Mengajar lagi di masjid sampai asar. Mungkin dan maghrib tu tempoh untuk merehat ke, untuk makan ke sebagainya. Lepas maghrib, sembahyang maghrib, mengajar. Lepas isyak, rehat sekejap, kemudian solat sampai kepada subuh, pulang ke rumah, tukar pakaian dan pergi bersedia untuk solat subuh. Dan itulah dia rutin harian yang berulang-ulang. Hakaza, inilah dia contoh yang begitu indah yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Soalan kita ialah, adakah ia perkara yang disuruh, dianjurkan oleh Nabi secara spesifik untuk berbuat sedemikian? Pergi solat, mengajar separuh hari,
kemudiannya jangan balik, duduk masjid. Adakah sedemikian? Ya, tidak. Tidak sedemikian. Tidak adalah perkataan itu dengan tepat dalam hadis Nabi. Nabi kata jangan balik, duduk rumah, teruskan ibadat sampai subuh. Tidak. Bahkan Nabi kata baliklah rumah. Inna bada alaika haqqan, kan, badan kamu ada hak ke atas kamu dan sebagainya. Okay, keluarga juga ada hak dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah kisah, bila seorang sahabat Nabi, dia ketika dengan Nabi SAW, mereka berhasil beriman, mereka tinggi. Bila mendengar kisah, naik imannya. Namun bila balik rumah, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan isteri, suami isteri sebagainya, dia akan hilanglah akan kekuatan ataupun semangat komitmen tersebut. Maka kata lelaki itu, nafaqtu, aku rasa aku dah macam munafik, kata sahabat Nabi itu. Maka Nabi kata, kenapa? Lah, tadi dengan kamu ya Rasulullah, kami begitu semangat iman kami, ini begitu bersungguh-sungguh, naik semangat kami untuk beramal, untuk redha Allah sebagainya. Balik rumah dah dengan anak-anak, dengan bini semua tu, dia dah jadi macam kendur. Maka Nabi kata apa? Sa'atan wa sa'ah, kadang-kadang lah. Ada masa dengan keluarga, ada masanya dengan ilmu, ada masanya dengan ibadat dan sebagainya. Tapi Abu Hanifah tidak sedemikian. Banyak masanya di masjid dengan ilmu, banyak masanya dengan ibadat. Adakah itu benda yang salah? Adakah ia bertentangan dengan sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Nah, inilah dia iman dalam ibadah yang dibuat oleh Al-Imam yang besar Abu Hanifah An-Nu'man, yang bukan kita terkenal sahaja dengan keilmuan, bahkan dengan ketinggian kesungguhan beliau dalam beribadat. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kisah yang dibawa oleh Syekh ini dalam menceritakan tentang golongan-golongan sahabat. Kita dah lihat dah para sahabat, Imam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan sebagainya. Dan mereka ini memiliki pelbagai kelebihan dan juga kekuatan dalam ibadat. Yang kita lihat setakat ini ialah kesungguhan mereka ni beribadat sunat, solat sunat, zikir dan baca Quran. Itu tiga benda yang kita nampak, dan di masjid lah, kebaikan di masjid. Jadi empat benda ni tak lari. Adapun tak tahu. Contohnya Abu Hanifah An-Nu'man duduk di masjid daripada Isyak sampai ke subuh. Ya, dia bersolat. Ya, mungkin ada zikir. Apa zikirnya? Allahu a'lam. Mungkin kita baca buku yang kita akan jumpa. Namun secara umumnya beliau beriktikaf di rumah Allah Ta'ala, menghabiskan masanya beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kandungan zikirnya Allahu a'lam. Itu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, istiqamah, ataupun Allah pilih hamba-hamba seperti ini untuk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kisah yang lain. Ini golongan-golongan yang dipanggil sebagai golongan mutasawwif ataupun tasawuf. Al-asfiya di safa'il qulubihim, kerana bersihnya hati mereka. Maka kita lihat sebuah kisah berkaitan Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Apa cerita, apa kisah pasal Ibrahim ini, bin Adham ini, seorang ulama sufi yang terkenal. Dia kata, kana Ibrahim fi syahr Ramadan yahsul zar'a bin nahar. Ibrahim bin Adham ini di siang hari di bulan puasa Ramadan macam biasa, kerja macam kita juga, pergi kerja. Mereka tak pergi kerja pejabat lah, pergi kerja sebagai petani. Kan yahsul zar'a maknanya dia bertani dekat ladang dia. Malam pula wa yusalli bil lail, dan juga solat malam hari sampai ke subuh. Mungkin rehat seketika, siang pula bekerja. Ini contoh yang paling nyata pada kita. Berkemungkinan kita suka membuat alasan ataupun kita membuat justifikasi. Bahasa lebih indah lagi, kita kata kami tak boleh semayang macam orang dulu. Orang dulu memanglah dia tak banyak kerja, kita banyak kerja, ada banyak tekanan dan sebagainya. Namun Al-Imam Ibrahim bin Adham menunjukkan kepada kita bagaimana beliau juga bekerja. Mungkin lebih penat daripada kita, pergi ke ladang dan juga tanaman dan sebagainya. Mungkin pasti dia berpeluh. Pastinya makan masa bukan benda yang sejam 2 jam, mungkin 4-5 jam dan sebagainya, sampai tengah hari, mungkin panas terik ataupun lainnya, dan di malam tetap berkomitmen dalam beribadat. Itu dia Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Baiklah, kita sambung lagi orang lain. Ini nama-nama yang saya ambil. Okey, kita tengok imam kita Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Apa kata Syekh, atau apa kata perawi? Kata anak murid dia Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, itu
itu di antara imam ada murid Imam Syafi'i yang terkenal, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ada yang lainnya bernama Imam Al-Buaiti, yang lainnya bernama Al-Muzani. Ini di antara 3 orang anak murid Imam Syafi'i yang paling rapat. Secara umumnya ramai anak murid, mungkin beribuan anak muridnya. Tapi yang 3 ni lah yang telah membawa nama dan membawa manhaj pemikiran Imam Syafi'i. Siapa dia? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Imam Al-Buaiti dan juga Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah. Apa anak murid dia kata? Kana Muhammad bin Idris Al-Syafi'i yakhtimu fi syahr Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i. Ni yang kita rasa macam mana? Kita tertanya how? Kemana method Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan dia akan menutup, seperti kata dia akan memperlahankan momentum kuliah ilmu. Okey, kalau ilmu kita lihat jap, mutalaah kita lihat kejap. Mutalaah ni maknanya mengkaji pelajaran. Kita lihat kejap, menulis karya pun kita lihat kejap. Ramadan adalah bulan dipanggil bulan ibadah. Apa yang dibuat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Benda ni kalau tuan-tuan ada ruangan, ada kesempatan boleh pergi ziarah di maqam Imam Syafi'i di Qarafah di Mesir, akan tertulis di maqamnya Imam Syafi'i di antara karamah dia ialah dia mengkhatamkan Al-Quran. Ketika Ramadan berjumlah 60 kali pengkhataman. Tuan-tuan boleh bayangkanlah mana kita pukul kata sehari berkemungkinan dia khatam 2 kali. Maka 30 hari 60 kali khatam. Sehari 2 kali khatam, tuan-tuan sekalian. Benda tu memang boleh kita kata kalau orang boleh buat pun agak sukar. Ya, mungkin ada yang katakan mungkin bacaan laju, bacaan mungkin dalam hati, mungkin bacaannya agak mendatar. Okey, itu tak kisah. Tapi komitmen mengkhatamkan Quran sehari 2 kali dan berterusan sehingga hujung Ramadan, itu benda yang mahal. Itu benda yang dipanggil karamah ataupun benda yang Allah pilih akan hambanya. Kita mungkinlah siti kita paling kuat pun kalau kita paling rajin, insya-Allah kita mampu khatamkan 3 hari. Itu habis rajin itu. Sehari 10 juzuk kita baca. Lepas subuh sampai ke isyak sampai lepas tarawih habis 10 juzuk. Habis 3 hari, yes. Kita akan rehat untuk mungkin setahun. Sebab apa dah habis kita punya tenaga selama 3 hari. Tetapi Imam Syafi'i tidak sedemikian. Sehari dia khatamkan 2 kali dan dia terus hingga ke hujung Ramadan. Berjumlah 60 kali pengkhataman. Okey? Dan ada di antara khatam ataupun ada di antara bacaan yang dikhatam itu dibaca ketika solat. Orang tanya bila pula dia solat? Takkan dia baca Quran ni? Tak. Dia pun akan baca Quran. Contohlah subuh, dia akan baca. Dia kan solat subuh, tapi dalam subuh akan habis 2 juzuk sebagai contoh. Sejuzuk lah, agak lama. Juzuk kan, juzuk. Mungkin setengah jam habis. Lepas subuh, dia akan sambung bacaan. Duduk ataupun dengan melihat mushaf. Sampai zuhur, dia akan habiskan 2 juzuk dalam sembahyang sahaja, sebagai contoh. Itu mereka jangan takaklah tuan-tuan sekalian ya. Orang imam-imam besar ni semua hafal Quran. Bukan imam besar sahaja. Yang kecil-kecil hafal Quran, itu benda biasa. Menghafal Quran bagi orang Arab dan ulama adalah benda yang biasa, wajib bagi mereka. Okey? Jadi tak pelik mereka boleh khatam ketika solat sejuzuk, sembahyang lain 2 juzuk, dan diteruskan sampailah habis 2 kali khatam untuk sehari dan 60 kali khatam untuk sebulan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baiklah. Kemudian, dan itu diceritakan oleh anak murid dia, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kemudian katanya lagi, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku sendiri pernah mendengar. Tadi tu dia kata dia tengok. Okey, dia tengok. Tadi tu dia kata kana Muhammadun Syafi'i, sungguhnya Muhammad ataupun Imam aku ni, Imam Syafi'i ni mengkhatamkan Quran 60 kali sebulan. Kali ni pula dia mendengar sendiri pengakuan Imam Syafi'i. Okey, kuntu akhtimul Quran fi Ramadan 60 marratan. Kan. Imam Syafi'i pula cerita, aku pernah mengkhatamkan Al-Quran ketika Ramadan 60 kali. Tuan-tuan mungkin tanyalah, setiap tahun ke apa? Itu bukan isu besar, tapi yang penting kesungguhan yang Allah berikan kepada mereka, kepada Imam Syafi'i, dan dia buat dan dia mengambil nikmat tersebut untuk mengkhatamkan Quran 60 kali dalam satu Ramadan, tuan-tuan sekalian.
Bagaimana pula sedangkan ini tidak pernah pun disuruh, dianjurkan, cuma digalakkan khatam Quran. Ataupun kata para qurra, para fuqaha mengatakan elok kalau kita boleh khatam setiap 7 hari ataupun 5 hari ataupun 3 hari. Okey, itu pun agak cabar bagi kita. Baiklah, itulah di Imam Syafi'i. Kemudian diiyakan lagi oleh Imam Syafi'i, mengatakan benar, aku menghatamkan Quran ketika Ramadan 60 kali. Tuan-tuan sekalian, bila kita dengar perkataan ni, kita tengok ni, Imam Syafi'i cerita sendiri dia khatam Quran. Tuan-tuan mungkin akan tertanya, Imam Syafi'i ni cerita dia khatam Quran 60 kali ni tak riak? Adakah tu bukan menceritakan benda yang bagus untuk diri dia pada orang lain? Tuan-tuan sekalian, kita kena takwilkan berbagai takwilan. Paling kurang pun kita melihat ayat Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Bagi menunjukkan kamu mensyukur nikmat tersebut agar orang lain boleh mengambil iktibar. Dan kita juga bersangka baik para alim ulama kita tidaklah menceritakan dengan riak. Mereka lebih alim, lebih faham tentang hukum riak dalam ibadat, dan mereka menceritakan sebagai jalan untuk menzahirkan syukur mereka. Alhamdulillah, Allah pilih saya sekian dan saya telah pun mengkhatamkan Quran dan sekian. Bukan untuk riak, untuk menjadi contoh kepada orang-orang yang mengikutnya. Hadirin sekalian. Okay. Kemudian kata pula Ar-Rabi', anak murid ni rapat dengan dia. Okey. Dia anak murid orang besar ni, dia tak macam kita. Kita anak murid pagi pergi sekolah, tengah hari balik. Kita pun claim saya anak murid dia. Orang dahulu anak murid dia berdampingan, sahabah. Pagi sampai petang, malam jumpa lagi, kadang tidur rumah dan sebagainya. Macam orang dahulu, macam kita tengok ada madrasah, ada pondok. Okay, ini rumah tuan guru dia, ini masjid, dan dikelilingi oleh pondok-pondok pelajar. Okay, jadi hari-hari anak murid akan pergi ke rumah tuan guru, tengok perangai dia, belajar dengan dia, berkhidmat, berbakti. Itulah di antara syarat suhbah dipanggil. Maka Imam Syafi'i juga pernah mengatakan di antara syarat-syarat untuk kita berjaya ialah suhbatul ustazi, mendampingi ustaz ataupun ulama-ulama. Baiklah, Imam Rabi' antara anak murid yang mendampingi rapat Imam Syafi'i. Dia kata apa? Nimtu fi mandri Syafi'i layali falam yakun yanamu illa yasiran minal layli. Apa dia kata? Aku ni pernahlah tidur di rumah Imam Syafi'i, ternyata beliau tidak tidur di malam hari. Itu di antara imam kita, Imam Syafi'i. Kita mengikut mazhab Syafi'i bukanlah semata-mata kerana dia alim tu je. Bahkan Allah pilih insan-insan sedemikian, dan Allah tunjukkan pula bukan setakat ilmunya hebat, kitabnya Ar-Risalah, kitabnya Al-Um dan sebagainya, kitab tu hebat, dan ilmunya diakui oleh orang yang bukan Islam sekalipun. Dengan karangan kitab Risalah hebat. Kitab tu nama dia Ar-Risalah, bukan risalah kecil, bukan. Nama dia Ar-Risalah. Tuan-tuan sekalian, tapi Allah juga menzahirkan kelebihan imam ini dengan menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang istiqamah dalam ibadat. Baiklah tuan-tuan sekalian, kita ambil juga cerita berkaitan al-Imam, anak murid Imam Syafi'i, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal ketika di Baghdad. Imam Syafi'i pernah pergi ke Baghdad. Okay, pergi daripada Mekah, pergi ke Madinah, dan pergi ke Baghdad, ke Yaman dan sebagainya, sebelum pergi ke Mesir, meninggal di Mesir. Maka Imam Syafi'i ketika di Baghdad, antara anak murid dia ialah al-Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Tuan-tuan sekalian, apa ceritanya? Hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, nama Abdullah bin Ahmad, anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Ayah aku ni paling kurang sehari akan solat 300 rakaat, tuan-tuan sekalian. Okey, itu dia. Melainkan ketika tengah sakit sangat, barulah dia akan mengurangkan. Imam Ahmad bin Hanbal, kita pun tahu dia di antara imam dipanggil Nasirus Sunnah, yang menolong sunnah. Kerana apa? Kerana beliau ketika saat dipaksa oleh golongan Mu'tazilah ataupun kerajaan ketika itu yang dipengaruhi oleh fahaman Mu'tazilah, memaksa ulama-ulama yang terkenal ketika itu, antaranya Ahmad bin Hanbal, untuk mengeluarkan statement ataupun pernyataan mengatakan Al-Quran itu makhluk. 3 perkataan sahaja, Al-Quran itu makhluk. Ataupun Arab tu 2 perkataan, Al-Quran makhluk. Okay. Imam Ahmad bin Hanbal tidak sedemikian.
dia tetap teguh dengan pendiriannya. Dan ahli sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu mukjizat, kitab bermukjizat, kitab yang mukjizat. Baiklah, jadi kerana mempertahankan prinsip tersebut, beliau telah pun dipenjarakan. Kata setengah ulama, lebih 10 tahun tuan sekalian dipenjarakan. Baiklah, bila dipenjarakan, dia telah pun dipukul, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk. Sebab apa? Dia orang alim, dia orang besar, dia VIP dalam ilmu sunnah dan hadis Nabi dan juga fiqh ketika itu di Baghdad. Maka dipaksa, bahasa kita diseksa, ditorture hari-harian tuan-tuan sekalian. Tetap Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengeluarkan statement itu, bahkan teguh. Bahkan dikhabarkan dalam sebuah kitab, ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang diazab ataupun dipenjarakan tuan-tuan sekalian, gurunya Imam Syafi'i mengirimkan surat daripada Mesir ketika itu, mengirimkan dan mendoakan agar imam anak murid ini sabat. Apakah sabat? Maknanya kekal, jangan goyah. Dan kemudiannya Imam Syafi'i mendoakan, dan Imam Syafi'i ingin mengambil keberkatan, kuatnya semangat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia minta akan bajunya, baju yang kau pakai tu, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, yang kau pakai kena pukul ke penjara tu, hantar ke aku. Aku nak ambil berkat baju itu. Tak kisahlah peluh ke tak peluh ke, tak kisah. Sebab apa? Ambil keberkatan. Inilah dia baju seorang ulama, pejuang yang mempertahankan prinsip ahli sunnah walaupun diazab dan diseksa. Itulah bagaimana adab seorang ulama. Walaupun dia dah jadi ulama, tuan guru, namun tidak menghalang Imam Syafi'i untuk mengirim surat, menyatakan sokongan, mendoakan, bahkan ingin mengambil keberkatan kepada anak murid dia, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Inilah adab yang begitu besar yang ditampilkan oleh para alim ulama kita. Hadirin sekalian, baiklah. Kita telah pun baca banyak cerita tuan sekalian. Ada beberapa perkara yang perlu kita bincangkan, ataupun bukan bincanglah, kita nak cerita di sini. Bila kita baca ke semua ini, apakah kesimpulan yang boleh kita ambil ataupun pemerhatian yang boleh kita lihat tuan sekalian? Baiklah, pengarang kitab ni yang kita cerita tu ialah cerita yang dihimpunkan oleh Imam Abdul Hayy Al-Laknawi. Dihimpunkan cerita dan dibuat buku ini. Cerita tu berasal daripada buku lain, buku-buku sejarah yang lain. Baiklah tuan-tuan sekalian. Jadi di antara perkara yang dia boleh ambil daripada hal ini tuan-tuan sekalian, apa kata imam ni? Dia kata yang penting kita bila beribadat tidak ke arah ataupun sampai menimbulkan malal. Apakah malal? Boring. Kita tahu, kalau saya sembahyang duha 2 rakaat, saya boleh istiqamah. Kita buat. Kerana yang paling bagusnya ahabbul a'mal al-adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah yang berterusan sekalipun sedikit. Berbanding kalau kita buat yang paling banyak ataupun yang paling 12 rakaat duha ataupun 8 rakaat duha. Bolehlah kita buat, tapi seminggu kita dah boring dah. Alamak, 8 banyaknya. Kan? Tapi kalau kita buat 2, alhamdulillah kita boleh istiqamah sampai 10 tahun, sampai bila-bila kita buat. Sebab apa? 2 rakaat sahaja. Itu lagi afdal berbanding kita mengerjakan ibadat yang banyak, teman sekalian. Tapi lepas tu kita pun slow down. Itu di antara benda mana kata ulama kita, daripada kisah mereka itu kita ambil iktibar. Kalau kita punya kemampuan ni sedikit kita boleh istiqamah, banyak kita boring. So ambil yang sedikit. Adapun mereka boleh istiqamah walaupun yang paling banyak. Beza kan? Baik. Yang kedua, hadirin sekalian, buat ibadat jangan sampai tahap masyaqqah ataupun menimbulkan kesukaran dalam diri kita. Mereka itu memang tak susah. Walaupun kita nampak Abu Hanifah daripada siangnya mengajar, kemudian malamnya solat. Imam Syafi'i pun demikian juga, tak tidur, solat, baca Quran sehari 2 kali khatam. Tapi mereka tak ada masyaqqah tak payah. Mereka senang, happy. Bahkan mungkin rasa tak baca Quran tu pelik pula. Saya rasa boring lah. Tak mengajar tu pelik pula. Itu mereka. Jadi mereka rasa tak payah, silakan. Kita pula rasa payah baca Quran. Allah, banyaknya 3 juzuk ni, boring ni. Okey, khalas, ambil yang kita rasa okey. Jangan masyaqqah ataupun jangan menyusahkan diri kita, hadirin sekalian. Okey. Nabi kata apa? Alaikum na'mal ma tutiqun. Beramallah apa yang kamu rasa tutiqun, kamu rasa mampu untuk beramal. Baiklah tuan-tuan sekalian. Kemudiannya yang ketiga ni paling penting. Dalam kita mengerjakan ibadat bila-bila pun, mungkin kita punya Ramadan ni dalam musim PKP, so ambillah masa yang banyak untuk kita belajar, baca buku,
tadarrus, iktibar, baca tafsir dan sebagainya. Okey, baiklah. Dan jangan kita mengerjakan ibadat itu sampai kita mengabaikan yang lain. Itu isu dia, tuan-tuan sekalian. Para ulama kita berkemungkinan kesemua tugasan harian telah pun siap. Imam Abu Hanifah yang mengajar di siang hari, solat di malam hari, berkemungkinan siang telah pun siap urusan dia. Dia ada khadam, dia ada hamba yang boleh buat kerja rumah. Itu biarkanlah. Ada pun kita yang mungkin terikat dengan tugasan pejabat, ada amanah lain yang kita kena buat. Ada tugasan yang berbentuk cikgu ke apa ke kan, kena pejabat, pergi kan, itu kita punya tugas. Ataupun kita peniaga yang ada urusan di kedai, di kilang, silakan, itu kita punya tugas, tuan sekalian. Adapun ulama ini mereka mungkin dah habis, dah tak ada kerja, ataupun dah tidak ada sebarang tanggungan, amanah duniawi telah pun diselesaikan. Okay, tapi kalau kita ada tugasan, tuan sekalian, kita ada kerja, tuan sekalian, maka kita kena buat kerja itu. Itu lagi utama. Jangan dia alasan saya tak pergi kerja, saya nak MC untuk beribadat, tak boleh kan. Kita juga Islam bukan agama yang sedemikian tahap dia kena solat walaupun konten kerja, tidak. Bahkan kita ada tugasan kita dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan orang Islam, dengan jiran dan sebagainya. Tuan sekalian, sebuah kisah kita akan khatamkan. Kita ambil sedikit sebuah kisah, tuan sekalian, di mana seorang sahabat Nabi ataupun seorang sahabat kepada dipanggil kepada Imam Umar Khattab radhiyallahu anhu, tuan sekalian, seorang sahabat Nabi nama dia Sulaiman bin Ibnu Abi Hathmah. Sulaiman lah kita panggil, orang yang mulia, yang kuat ibadat, tuan sekalian. Satu hari Sayyidina Umar cari dia dekat masjid, tak jumpa. Siapa nama dia? Sulaiman Ibnu Abi Hathmah. Dia seorang yang soleh. Cuma satu hari tu, bila mana subuh-subuh, dia mana pemimpin. Dan Umar dia pemimpin, dia tengok siapa tak mari. Mungkin tu menteri dia ke, mungkin pegawai apa kan, tengoklah. Okey, menteri ada, pegawai ada, semua ada okey. Tengok-tengok tak ada Sulaiman ni. Mana pula ni? Sembahyang subuh ni, bukan sembahyang lain, sembahyang subuh. Sembahyang subuh asal mungkin ada alasan bekerja, bertugas. Ini sembahyang subuh. Maka Umar pun pergi ke rumah, pergi ke pasar, kerana rumah Sulaiman dekat dengan pasar. Nampak ibu kepada Sulaiman, nama dia Syifa. Dia kata, wahai Syifa, mana anak kamu? Kau tak nampak pun pergi sembahyang subuh. Biasa ada sembahyang subuh. Okey, tu dia. Memimpin kan? Memimpin bukan sahaja memerhatikan tugasan anak-anak pimpinan dia tu buat, bahkan melihat akan komitmen ibadah mereka. Kerana taat kepada Allah kalau didahulukan, dia akan mendorong kepada ketaatan dan juga amanah dalam membuat kerja. Baiklah, maka kata mak dia, dia ni malam tadi duduk qiyamul lail, bahasa Arab lah tuan-tuan ya. Innahu bata yusalli faqalabat ainah. Malam tadi dia sembahyang lama, main qiyamul lail sampai dia tertidur, tak main subuh, tuan sekalian. Tu cerita tu biasa kau berlaku kan. Kita yang tak pernah qiyam, kita bangun pukul 2 pagi. Sampai pukul 5 kita qiyam, insya-Allah kita akan tidur dan akan terus sampai ke 8 pagi kalaulah kita tak biasa. Itu yang berlaku pada Sulaiman, sahabat Nabi yang mulia ataupun golongan tabi'in. Dia mayang malam lama sangat, tertidur sebelum subuh, langsung tak pergi jemaah subuh, tuan sekalian. Maka apa kata Umar Khattab? Dia kata, li an ashhada salata subhi fi jama'atin ahabbu ilayya man aquma lailatan. Kata Imam Umar mengatakan, kata kalaulah aku nampak dia pergi sembahyang subuh, lebih bagus bagi dia berbanding dia bangun malam, sekalipun malam yang penuh. Tengok tuan sekalian. Kita kata walaupun kita qiyamul lail, tapi tetap kita melebihkan sembahyang subuh berjemaah lagi afdal dan sebagainya. Baiklah, makanya tak boleh kita mengerjakan ibadat sunat tapi terabai yang lain, terabai yang wajib, ataupun terabai amanah-amanah duniawi yang kita kena buat. Baik tuan sekalian ya. Kemudian kemudian kata Syekh lagi, tak boleh kita mengerjakan ibadat sampai kita mengatakan itu wajib. Nabi kata bacalah Quran, kata ulama itu benda yang sunat dan sebagainya, yang afdal, yang bagus. Kita pula pandai-pandai, tak. Wajib kita baca Quran. Wajib, siapa tak baca Quran sehari berdosa. Tak apa tahap tu. Kita kata galakan membaca Al-Quran, galakan mengkhatamkan Al-Quran. Okey,
Walaupun kita ni boleh buat sehari, kita boleh buat 5 juzuk istiqamah setahun, 2 tahun, namun tidak pantas, tidaklah harus kita mengatakan itu adalah wajib. Kerana hukum tetap hukum, tuan-tuan sekalian. Walaupun kita boleh buat lebih, saya boleh buat, saya boleh sembahyang masjid tiap hari, tak ada hal pun, kan? Saya boleh buat hari berjemaah, saya boleh buat itu bersenang, maka ia adalah wajib? Tidak. Kalau benda yang kita boleh buat dan benda yang kita ada komitmen untuk buat, hukum yang tetap sama, walaupun kita kata ia adalah wajib. Macam contoh kita kata baca Quran lah, mudah faham. Baca Quran bukan ibadat wajib, melainkan kita bernazar. Ya wajib lah, saya bernazar untuk khatamkan Quran, ya wajib. Tapi kalau dia tak wajib, dia ibadat sunat, ibadat yang mustahab, yang bagus untuk dibuat. Namun jangan sebab kita boleh buat, kita mewajibkan. Kita kata dalam kita punya FB, ini wajib, kita wajib khatam, dosa tak khatam, tidak sedemikian. Okay, para ulama kita walaupun kuat ibadat, kuat qiyam, jarang kita mendengar kataan mereka wajib khatam Quran, wajib qiyamul lail, wajib zikir 1 juta kali. Tidak ada. Itulah kelebihan mereka, walaupun mereka kuat ibadat, tetap menjaga hukum, tetap menjaga tetap sila dan kesopanan dalam ilmu-ilmu fiqh ataupun ilmu-ilmu yang perlu dijaga, tuan-tuan sekalian. Itu antara benda yang kita kadang-kadang, kerana terkadang-kadang manusia bila dia teruja dengan amalan dia, dia mula menceritakan dan dia mula meninggikan maqam dengan mengatakan tu wajib. Saya ni sebabkan saya boleh baca Quran, saya anggap wajib bagi saya lah. Okey, janganlah dia kata wajib kamu semua, kalau tak kamu semua masuk neraka nanti. Itu benda yang mungkin menyimpang, tuan sekalian, ya? Bukan mungkin, memang menyimpang pun. Kerana hukum tetap hukum. Ia adalah sunat, sunat lah. Ia sunat muakkad, melainkan kita mewajibkan dengan cara nazar, tuan-tuan sekalian. Itu para ulama kita melihat amalan itu walaupun hebat, mereka melihat yang penting ikhlas. Namun apa yang hebat mereka buat tidak digembar-gemburkan dan tidak dianggap itu merupakan satu kemuliaan. Bahkan mereka cuba menyembunyikan. Kalau mereka cerita pun dasarnya adalah untuk berkongsi kebaikan dan berkongsi dia punya keberkatan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Baiklah, itulah di antara benda yang kita boleh kongsikan. Nanti mungkin kita sambung sedikit lagi insya-Allah dalam untuk kita melihat khatmah ataupun penutup pada buku ini. Buku yang banyak maknanya, banyak keilmuannya dan banyak cerita tentang orang solihin, dan ia pasti banyak keberkatan dalamnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.